6344 atau layari www.islamic-relief.org.my untuk zahirkan keprihatinan anda. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Rancangan ini dibawakan kepada anda oleh Islamic Relief Malaysia. Warna Pagi, IKIM Inspirasi Euforia Islami. Warna Pagi IKIM Inspirasi Euforia Islami, firman Allah Ta'ala, apapun harta yang kalian infakkan, maka Allah pasti akan menggantikannya dan dia adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Sabah ayat 39. Mari berazam untuk tingkatkan amal dan perbanyakkan sedekah pada tahun ini menerusi projek-projek kemanusiaan Islamic Relief Malaysia. Hubungi 0389263434 untuk info lanjut. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Alhamdulillah, apa khabar sahabat semua? Didoakan semuanya baik-baik sahaja. Syukur atas nikmatnya Allah kurniakan kepada kita kan. Cuma kali ini kita bersama dengan Suara Kemanusiaan Islamic Relief Malaysia IRM, yang mana tetamu kita Sister Siti Fadilah Muhammad Hud, pemangku ketua pegawai eksekutif Islamic Relief Malaysia bersama kita, nak bercakap tentang tanduk Afrika diancam kebuluran. Agak-agak lebih sekarang ni anda boleh bayangkan tak, kalau kita sebut tanduk Afrika, apakah negara yang dimaksudkan? Kuis awal kita. Nanti Sifat bagi hadiah. Assalamualaikum Sifat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar brothers di Konti? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kami sihat walafiat, dan kita begitu juga kita doakan Sifat dan juga family Islamic Relief Malaysia semuanya baik-baik, sihat walafiat semuanya. Dan hari ini kita cakap tentang tanduk Afrika diancam kebuluran. Mungkin ialah kita tahu IRM banyak sebenarnya membantu kan mereka yang memerlukan terutamanya makanan, air dan berbagai-bagai lagi. Jadi apa yang mungkin Sifat nak mulakan untuk kita punya perkongsian pada hari ini? Silakan. Betul, terima kasih Brother Nur. Terima kasih juga kepada IKIM kerana sentiasa menjadi saluran untuk kita menyuarakan isu-isu kemanusiaan yang berlaku. Dan sepanjang tahun ini kalau kita nak tengok pelbagai isu, pelbagai bentuk bantuan dan pelbagai komuniti kumpulan masyarakat yang kita dekati juga dan kita kongsikan daripada Ramadan, daripada kurban, kemudian di Malaysia kita kongsikan tentang keusahawanan, asnaf yang kita bantu, kemudian ada juga rezeki bersama untuk membantu golongan B40 kan nak cope dengan harga barangan yang semakin naik. Dan yang terkini tim Sabah kongsikan apa pula yang berlaku di Sabah dengan stateless. Lepas tu ada Pakistan banjir pula tu kan. Dan juga kalau boleh kita jangan lupakan Palestin yang walaupun berita-berita serangan tu mungkin dah semakin menyejuk, tapi sebenarnya keperluan juga masih ada. Dan juga projek-projek anak yatim yang Sister Bas dan Sister Ira kongsikan pada minggu yang sudah kan. Jadi pelbagai topik, dan hari ini kita nak bercakap tentang kebuluran tanduk Afrika. Jadi apa tu tanduk Afrika? Dia merujuk kepada, kalau kita lihat di dalam peta itu, struktur geografi itu sendiri bentuknya seakan-akan bentuk tanduk. Kedudukan negara, kita tahu Afrika ni dia ada lebih 50 buah negara, benua yang sangat besar. Jadi bila cakap Afrika, walaupun dia satu benua, iklimnya juga berbeza, kedudukan geografi, budaya dan pelbagai masalah juga berbeza. Jadi untuk di tanduk Afrika ini, negara yang paling timur dalam benua Afrika itu sendiri, kedudukan dia merentasi Laut Arab tak silap saya, dalam beratusan kilometer juga, dan juga di selatan Teluk Aden dekat situ. Jadi negara-negara di dalam tanduk Afrika ni antaranya Djibouti, Eritrea, kemudian Somalia, Ethiopia dan Kenya. Dan hari ini kita nak sentuh tiga negara yang sebenarnya kalau dari segi kebuluran tu mungkin kita dah dengar bertahun-tahun lamanya. Tapi untuk yang kali ini adalah satu ancaman yang katanya sangat dahsyat lah. Sebenarnya kita dari segi sektor kemanusiaan itu sendiri, kita sudah mendapat amaran awal, sebab memandangkan perubahan iklim ni berlaku bukan hanya di negara-negara yang di Malaysia sendiri, tapi sebenarnya di Afrika juga tak ketinggalan. Dan kita faham bila bercakap tentang keperluan kemanusiaan ni macam-macam faktor ada. Antaranya ialah konflik, kemudian natural disaster, bencana alam semula jadi, peperangan, sama ada buatan manusia ataupun yang semula jadi. Tapi di Afrika ini ibarat combo. Mereka menerima keperluan kemanusiaan itu akibat daripada konflik dalaman sendiri, peperangan, dan juga termasuklah perubahan iklim yang membawa kepada bencana alam sepertinya kemarau yang terbaru.
Dan untuk yang baru-baru ini dikatakan mereka sudah sedia gersang ya di negara tanduk Afrika ini. Kalau saya ingat pada 2019 bila saya ke sana untuk misi Somalia bersama tim, memang keadaan negara mereka sangat kering, kontang. Jadi antara sumber air disebabkan hujan tak turun, kita sempat juga merasa hujan turun di sana. Itu pun hanya 2-3 titik lah. Subhanallah. Jangan 2-3 titik. 2-3 titik saja dia drop. Tapi bayangkan keadaan yang mereka terpaksa hadapi sepanjang tahun dengan kekeringan. Jadi mereka cari sumber air di dalam tanah pada masa itu untuk projek kita kompleks air. Dan setiap lokasi yang kita pergi, walaupun dalam negara yang sama, keadaan geografinya berbeza, struktur tanah semakin berbeza tempat, semakin kering, semakin mahal. Jadi keperluan mendesak tu memang orang kata sukar dibayangkan. Dan untuk krisis kebulurannya yang berlaku pada ketika ini disebabkan mereka kata krisis kemarau yang paling teruk dalam masa 4 dekad, 40 tahun. 40 tahun di mana musim hujan yang sepatutnya memberi limpahan air, walaupun tidak seperti di Malaysia lah, jangan bayangkan limpahan hujan mereka tu seperti di Malaysia. Musim hujan berlalu tanpa hujan yang turun. Jadi memang sangat kontang. Dan saya boleh bayangkan sebab pada 2019 bila saya pergi ke Puntland, kita berdiri di tengah-tengah dasar sungai, memang sangat luas sungai tu, macam sungai Pahang, memang besar tapi kering kontang. Siap ada orang boleh tidur di bawah jambatan tu sebab dan ternakan pun lalu lalang. Bayangkan sungai sebesar itu tapi kering kontang. Jadi dekat sini apabila berlakunya kesan-kesan perubahan iklim yang membawa kepada kemarau ini, maka sebenarnya dia mempengaruhilah kepada keperluan-keperluan kemanusiaan yang sangat mendesak. Antaranya of course mereka terpaksa lari daripada keluar daripada tempat tinggal masing-masing, berjalan beratus-ratus kilometer untuk mencari bekalan air dan makanan. Dan apabila dikatakan berjalan ni, jangan kita bayangkan jalan yang dekat Malaysia kita ada jalan raya. Di sana di sana memang tanah yang kontang gurun. Kita pun tak tahu macam mana kita boleh pergi satu tempat tu, sebab saya tahu kalau kita ikut navigation, kita tahu nak belok kiri kanan kan, tapi ni memang tak tahulah, memang kiri kanan dia sama. Macam tak ada arah lah. Ya, dan bayangkan dengan keadaan gelap, terdedah dengan haiwan liar seperti dubuk, orang berjalan merentas gurun itu pergi ke satu tempat hanya semata-mata nak dapatkan sekurang-kurangnya bekalan air. Dan kali ini dia lebih teruk daripada krisis kebuluran Somalia 2011 atau tahun sebelumnya. Kematian anak-anak warga emas di tengah jalan itu memang berlaku dan semakin meningkat, dan ini disaksikan sendiri oleh kaki tangan Islamic Relief di Somalia. Masya Allah, itu dia yang terkini lama ni, terburuk dalam tempoh 4 dekad, 40 tahun. Ini waktu yang sangat cemaslah, mencemaskanlah bagi saudara-saudara kita di sana, di negara tanduk Afrika antaranya Somalia, Kenya, Ethiopia yang Sisfat dah kongsikan. Tapi itulah, bila fikirkan macam tandus, sungai kering, macam mana mereka survive dekat situ Sisfat, kalau boleh kongsikan? Struggle Ya Allah, nak makan agak aja kan. Betul. Dari kehidupan seharian saya hanya yang kita boleh rumuskan lah Kalau kita selalu cakap ada 800 juta manusia di bumi ini yang tidur dalam kelaparan. Dan mereka ini bukan saja tidur dalam kelaparan tapi bangun juga dengan tidak ada makanan dan tak tahu apa seterusnya. Kalau saya boleh kongsikanlah pengalaman yang disaksikan oleh tim misi 1 pada 2017 kan, bila sampai saja hari pertama, apa yang mereka jumpa adalah sekujur tubuh jenazah kaku seorang kanak-kanak yang meninggal akibat cacar. Tapi memang kemah, di dalam kemah pelarian kemah bukan kemah yang proper lah, ranting-ranting dilitupi kain, tapi tak dapat nak dikebumikan kerana tak ada di sana. Kalau nak tanam jenazah perlu bayar sekurang-kurangnya. Jadi keluarga tu tak ada duit langsung. Ialah untuk makan sendiri pun tak ada, apatah lagi nak menyempurnakan jenazah anaknya. Jadi yang itu tim misi 1 kita sempurnakanlah. Dan bila kita sendiri menyaksikan, kalau nak kata survive,
kita nampak ada dapur berasak, tapi bila kita lihat mereka hanya rebus daun-daun yang dipetik, daun-daun liar yang sebenarnya bukan untuk makanan pun. Bakure, daun bakure tu. Dan ada juga yang hanya rebus air just untuk anak-anak dapat sesuatu yang hangat kan, mengisi perut mereka. Dan jadi bila bercakap tentang macam mana mereka survive, begitulah. Dan mereka sememangnya bergantung sepenuhnya kepada bantuan antarabangsa, bantuan kemanusiaan antarabangsa. Itu sebelum pandemik, dan saya tak boleh bayangkan ketika pandemik apabila kebanyakan bantuan tersekat kan, kurang. Maksudnya kehidupan mereka, kita dah merasa duduk dan terkurung during pandemik, kita rasa sukar kan. Sampai kan pada ketika itu antara kesannya kesihatan mental pun semakin meningkat, perbincangan berkenaan kesihatan mental. Tapi bayangkan mereka, keadaan sebelum pandemik itu jauh lebih sukar dan tertekan, dan sekarang juga sama. Maksudnya jauh lagi sukar dan tertekan. Hanya nak survive untuk mendapatkan bantuan makanan, dan belum lagi ahli keluarga yang terpaksa melepaskan anak lelaki atau suami keluar tanpa dapat khabar berita, sebab kat sana sistem komunikasi pun bukan seperti kita, hanya supaya mereka boleh lakukan sesuatu untuk membawa rezeki kepada keluarga. Tapi bila kita sendiri berjalan dekat gurun kan, merentasi satu kampung ke satu kampung yang lain, kita terfikir macam mana nak tahu kalau ahli keluarganya mati di tengah jalan? Siapa yang nak hubungi, siapa yang nak identify, siapa yang nak maklumkan? Sebab sempat memang ada family, dia kata dah 4 bulan anak dia, kita tak tahu apa khabar, dah 5 bulan suaminya pergi, kita tak tahu apa khabar. Jadi itu antara situasi-situasi yang biasa di sana dalam mereka menghadapi krisis kemanusiaan ini. Tadi tak terbayang macam mana bila Siswat sebut nak tidur lapar, bangun tidur lapar lagi, dan tak tahulah apa lagi yang bakal mereka tempuh selepas itu. Apapun itulah ujian untuk mereka dan ujian untuk kita, sejauh mana kita mampu membantu mereka. Kejap lagi kita cerita tentang inisiatif yang kita bawakan supaya sahabat-sahabat kita boleh turut membantu dan bersama Islamic Relief Malaysia. Baik, sahabat semua, dan Sisfat, kita balik kejap kembali selepas ini. Warna Pagi Radio IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Hampir seluruh penduduk dunia kini terkesan dengan impak krisis ekonomi. Sementara di negara-negara konflik pula, mereka mengalami tekanan berganda dengan ancaman peperangan, kebuluran, kemiskinan, masalah kesihatan, bencana alam dan sebagainya. Apa tindakan kita? Bantu mereka melalui kempen Mari Sedekah, anjuran Islamic Relief Malaysia. Ketika kita leka mengambil masa untuk membantu, mereka telah pun kehabisan waktu. Bertindak sekarang. Hubungi 0389263434 atau layari www.islamic-relief.org.my untuk zahirkan keprihatinan anda. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Kesihatan mental merupakan asas kesejahteraan hidup individu dan kemampuan masyarakat untuk berfungsi dengan berkesan. Kesihatan mental boleh terjejas disebabkan masalah sosioekonomi, perubahan persekitaran secara mendadak, tekanan di tempat kerja, masalah keluarga dan penyakit fizikal. Al-Quran yang diturunkan sebagai penyembuh dan rahmat kepada manusia berperanan penting sebagai terapi jiwa. Ketenangan dan pemulihan yang diperoleh daripada penghayatan dan tadabbur ayat Al-Quran dapat memberikan kesan kepada jiwa dan kehidupan manusia. Menyedari kaitan rapat antara Al-Quran dengan kesihatan jiwa, Bengkel Al-Quran dan Kesihatan Mental pada 4 Oktober 2022 ini diadakan untuk menyampaikan ilmu tentang petunjuk Al-Quran sebagai terapi dalam menyelesaikan isu kesihatan mental. Jangan lepaskan peluang mendengar perbahasan pakar yang diundang khas, iaitu yang berusaha Dr. Hazli Zakaria, pakar psikiatri, Encik Muhammad Asham Ahmad, Fellow Kanan IKIM, dan perkongsian pengalaman berharga Encik Zubair Abu Bakar, Mental Depressive Disorder and Anxiety Survivor. Yuran penyertaan adalah sebanyak RM300. Peserta akan mendapat 2 naskah buku terbitan IKIM. Berminat untuk hadir? Layari www.ikim.gov.my atau hubungi urus setia di talian 03 6204 6320 atau 321 atau 325. Bercucuk tanam, Milagro berbunga-bunga, Milagro subur menghijau dengan Milagro. Baja Milagro, baja organik tanaman sayur dan buah-buahan tumbuhnya cepat dengan Milagro. Guna baju Milagro. Dapatkan dari ejen seluruh Malaysia. Layari Facebook baju Milagro untuk info lanjut. Milagro, booster tanaman anda. Hasil cepat, hasil berganda. Warna Pagi, IKIM Inspirasi Inforia Islami.
IKIM Inspirasi Inforia Islami, terima kasih sahabat-sahabat kita yang mendengarkan dan menonton segmen Suara Kemanusiaan Islamic Relief Malaysia pagi ini bersama Sister Sisti Fadilah Muhammad Hud, pemangku Ketua Pegawai Eksekutif IRM. Tadi dengar cerita Sisfat cerita tentang yalah mereka berada di negara-negara Afrika ni kan, sangat menjentik hati kita kat sini, membazir air, membazir makanan dan sebagainya. Jadi itu antara ibrah dan juga maksudnya apa? Muhasabah diri kita juga sebenarnya. Tengok dekat Facebook Islamic Relief Malaysia ni ada satu gambar cerita tentang kita ni kat Malaysia kena gangguan bekalan air 2 hari pun tak tahan. Macam-macam tulis kat Instagram, media sosial dan sebagainya. Tapi sahabat-sahabat saudara kita berhadapan dengan isu ini puluhan tahun, malah lebih teruk kemaraunya lebih 40 tahun atau 4 dekad yang lalu. Ini yang paling teruk. Macam mana Sisfat? Betul. Sangat kita nak bantu menginsafkan ini ya Sisfat. Kan? InsyaAllah kalau dari segi bantuan itu sendiri, Islamic Relief dia bukanlah asing bekerja di negara Afrika. In fact asas penubuhan Islamic Relief itu pun sendiri apabila pengasas kami Dr. Hani Albana mengasaskan Islamic Relief pada 1984 pun in response selepas dia sendiri turun dan melihat penderitaan di Sudan. Jadi balik seorang doktor perubatan mengambil keputusan untuk meninggalkan kerjaya perubatan dan memberi fokus kepada kemanusiaan sepenuhnya. Jadi untuk di Afrika untuk rayuan tanduk Afrika ini di Somalia, Kenya dan Ethiopia, kita telah pun berada di sana lebih daripada 20 tahun. Contohnya di Kenya sendiri sejak 1953, di Ethiopia sejak tahun 2000, kemudian di Somalia sejak tahun 2006. Dan pelbagai projek pun telah kita laksanakan. Tapi untuk memberi respon kepada kecemasan, sebab di sini, pada ketika ini dia adalah kategori kecemasan kerana mereka memang diambang orang kata kematian expect lah yang diorang fokus, yang diorang jangkakan nombor kematian tu, angka kematian itu akan meningkat dengan drastik dalam masa tempoh beberapa minggu ini. Jadi antaranya mereka bercakap tentang 20 juta orang yang memang kemarau dan kebuluran ini, dan malangnya daripada 20 juta itu 7 juta adalah kanak-kanak, anak-anak kita yang kita bayangkan, anak-anak itu sendiri yang jangan cakap pasal education, jangan cakap tentang pendidikan, mereka jauh sekali. Ini adalah untuk memenuhi keperluan nutrisi dan kesihatan mereka saja, air bersih untuk keperluan basic dan juga kebersihan. Jadi kita melancarkan Islamic Relief keluarga besar memang untuk respon kepada Afrika ini. Kita mensasarkan bantuan dengan nilai 32 juta USD ataupun dari segi jumlahnya lebih kurang RM145 Malaysia. Dan tapi setakat ini sejak Ogos yang lalu kita telah pun membantu lebih kurang 167 penerima yang memberi bantuan makanan, ubatan, lebih lagi kepada kanak-kanak dan warga emas yang malnutrisi. Kemudian kita repair sumber air, sebab ada tu yang kita dah sedia ada, kita perbaiki supaya boleh terus berfungsi, dan kita nak bina juga sumber air yang baru di sana. Jadi dan Islamic Relief kita tahu 145 juta itu satu jumlah yang sangat besar, tapi kita menyasarkan sekurang-kurangnya dalam tempoh sebulan 2 ini kita dapat kumpulkan dalam RM250,000 untuk kita agihkan kepada mereka. Menjadi sebahagian daripada 145 juta tu pun dah cukup untuk rakyat Malaysia sama-sama menunjukkan keprihatinan kita terhadap isu kebuluran. Sebab walaupun berbeza benua, walaupun berbeza warna kulit, tapi kita adalah saudara se-Islam yang sama, kan? Dan mereka sangat memerlukan keprihatinan ataupun respon daripada kita supaya mereka dapat meneruskan kelangsungan hidup. Ya, dan bercakap tentang kelangsungan hidup pun ialah sebab hari-hari kita terima update daripada rakan di lapangan Islamic Relief Somalia yang mereka sendiri kata tak sanggup sebab hari-hari menyaksikan ada sahaja kematian di kem-kem yang mereka lawati. Termasuklah di kem yang kita bakal nak buat kompleks air dalam masa terdekat di Baidoa. Di situ pun memang boleh dikatakan setiap kali pergi ada kematian kerana mereka kebuluran. Jadi saya berharap ini adalah satu panggilan kecemasan yang sangat-sangat mendesak untuk saudara kita di Afrika, di tanduk Afrika. Sedikit pun tak apa, setiap seorang boleh kongsi sedikit supaya setidak-tidaknya kita tunjuk yang kita juga prihatin terhadap apa yang berlaku di sana.
Aduh, bila Sis Fat cerita tadi dekat kawasan-kawasan yang kita nak bantu tu pun ada kes kematian, kita tak terbayang macam mana diorang sebenarnya dia tengah tunggu tu, dia tengah tunggu. Ada tak orang tolong aku hari ni? Ada tak orang nak buatkan kompleks air, tangki air untuk diorang, sampai tahap tunggu punya tunggu sampai meninggal dunia mereka kerana kelaparan dan ujian yang besar menimpa mereka. Jadi kita rasa itulah bila Allah sebutkan fastabiqul khairat tu, marilah kita buat kebaikan, berlumba-lumba buat kebaikan dan cepat-cepat bantu menerusi apa saja peluang dan saluran yang ada, termasuk di Islamic Relief Malaysia kan Sis Fat. Terima kasih Sis Fat atas pengurusan pada hari ini. Mungkin ada kata akhir untuk sampaikan pesanan untuk sahabat pendengar dan kita belum habiskan. Belum. Pesanan akhir tu. Pesanan akhir. Jadi saya sangat merayu kepada pendengar di luar sana yang saya tahu memang prihatin. Rakyat Malaysia sangat prihatin. Alhamdulillah banyak isu-isu kemanusiaan kita utarakan dan mereka memberi respon yang sangat baik, dan saya kira untuk rayuan Tanduk Afrika ini mendapat tempat di hati anda, supaya anda juga tahu ada saudara kita di luar sana yang sangat memerlukan. Bukan sahaja kemarau ini memberi kesan kepada kehidupan seharian dia, sehingga kanak-kanak itu menghadapi kekurangan nutrisi, sehingga ratusan ternakan mereka mati. Mereka ini adalah orang-orang yang diuji bukan sahaja dengan keadaan persekitaran yang sangat menguji, tetapi juga kehilangan yang sangat dahsyat, kehilangan ahli keluarga, kehilangan harta benda, kehilangan ternakan, kehilangan sumber pendapatan. Jadi janganlah pula mereka ini kehilangan masa depan untuk hidup. Jadi saya harap sangat anda di luar sana terus menyokong Islamic Relief Malaysia untuk membantu masyarakat di Tanduk Afrika ini, iaitu Somalia, Kenya dan Ethiopia. Layari laman website kami di www.islamic-relief.org.my atau boleh hubungi 03-8926-3434, atau kita pun ada juga WhatsApp Center di 019-637-9788. Jadi jika anda ada sebarang pertanyaan, keraguan, hubungi Islamic Relief Malaysia. InsyaAllah kami cuba memberikan sebanyak maklumat yang mungkin. Jadi dan di samping itu juga, selain daripada kempen rayuan Tanduk Afrika, teruskan menyokong juga kempen-kempen Islamic Relief yang lain. Kita ada rayuan Pakistan, mereka juga menghadapi banjir yang sangat dahsyat, masih lagi belum pulih sepenuhnya, masih lagi memerlukan bantuan kita. Kemudian di Malaysia kita ada rezeki bersama untuk kita bagi food voucher kepada golongan B40, itu juga jangan kita lupakan. Dan juga kempen My Sedekah untuk kita bantu masyarakat sama ada di dalam dan luar negara. Dan dalam persediaan kita nak menghadapi bencana banjir juga, kita ada local emergency relief. Kita juga memerlukan bantuan supaya persediaan awal dapat kita laksanakan, insya-Allah. Masya-Allah, terbaik. Ya, terbaik insya-Allah. Sister Siti Fadilah Muhammad Hud, pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Islamic Relief Malaysia, perkongsian kita hari ini. Semoga insya-Allah Allah mudahkan urusan semuanya. Jumpa lagi Sis Fat. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat membantu ramai orang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia perkongsian suara kemanusiaan kita yang dibawakan oleh Islamic Relief Malaysia menutup kirawan pagi hari ini. Jadi sahabat semua kena setia melekat bersama Lut dan Pian untuk banyak perkongsian menarik kita pada hari ini, dan besok kita ada banyak lagi perkongsian menarik juga yang akan kami kongsikan bersama dengan